Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk kali ini cikgu akan bincangkan beberapa soalan penyelesaian masalah tajuk peratus. Okey, boleh rujuk soalan pada buku teks muka surat 62. Okey, tapi soalan yang akan dibincangkan soalan 1 A, B, C, D dan E yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Okey, jadi boleh bersiap sedia dengan buku teks masing-masing. Okey, saya akan berikan penerangan ringkas untuk setiap soalan. Okey, sekiranya awak dah mempelajari simpanan dan pelaburan, semestinya awak tahu apa itu simpanan dan apa itu pelaburan. Okey, jadi kita tengok soalan A. Bapa Sukdev melaburkan 8,000 untuk pendidikan. 8,000. Faedah yang diterimanya setiap tahun ialah 3.2%. Dia tidak mengeluarkan wangnya selama setahun. Okey, jumlah wang selepas setahun. Okey, asalnya dia ada 8,000. Okey, dia dah labur 8,000. Okey, faedah. Faedah ni mestilah benda yang elok, benda yang bagus. Jadi faedah ni akan menambahkan wang yang dia dah laburkan. Jadi duit tu akan bertambah. So dia bertambah sebanyak 3.2%. Jadi kita nak kira. Kita nak kira 3.2%. Awak kena ingat, peratus ialah per 100. Jadi 3.2 per 100. Okay. Walaupun dia ada perpuluhan, biarkan perpuluhan tu. Jangan ubah-ubah sebab peratus ialah per 100. Okey, jadi dia bertambah sebanyak 3.2% daripada jumlah pelaburan dia 8,000. Okey, ini yang akan bertambah 3.2% daripada 8,000. Okey, saya rasa kalau tengok sini awak dah nampak dah apa yang nak kena buat. Yang pertama sekali kita boleh potong sifar. Boleh potong 2 sifar. 2 atas, 2 bawah. So, yang tinggal hanyalah 3.2 darab 80. Okey, yang ni awak boleh selesaikan. Yang ni awak boleh guna operasi darab. RM80 darab 3.2. Inilah faedah yang diterima. Okey, ini nilai faedah yang akan diterima. Tapi soalan dia jumlah wang selepas setahun. Okey, dia dah ada 8,000, dia tak keluarkan duit dia bertambah. Okey, jadi nak tambah dengan apa? Kita akan tambah dengan faedah yang awak kira dekat sini ni. So, asal dia dah ada 8,000. Okey, tambah dengan faedah yang awak kira ni. Awak akan dapat jawapan untuk A. Okey, jadi kena faham dekat situ faedah. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan B. Nabil menerima wang saku RM4 setiap hari. Dia menyimpan RM1 setiap hari. Berapa harikah Nabil perlu menyimpan untuk mendapat 200% daripada jumlah wang sakunya seminggu? Okey, sekarang kita nak tahu jumlah wang saku seminggu ni. Okey, so kat sini dia bagi tahu RM4 setiap hari. Okey, dia menyimpan RM1 sehari. Okey, seminggu ada berapa hari? Seminggu ada 7 hari. Jadi, RM4 darab dengan 7 sama dengan RM28. Okey, kita selesaikan kat situ. Okey, tapi dia nak dapat 200% daripada jumlah wang sakunya selama seminggu. 200% daripada. Okey, 200% ialah per 100 daripada ialah operasi darab. Jumlah wang sakunya seminggu tadi kita dah kira. Kita dah kira tadi. Dapat RM28. So, darab 28. So, apa yang kita boleh buat dulu? Kalau awak nampak dia ada sifar-sifar, kita boleh potong sifar dulu. Satu atas, satu bawah. Okey, dah tak ada boleh potong, so tinggal darab. 2 darab 28 sama dengan RM56. Okey, jadi 200% daripada jumlah duit saku dia ialah RM56. Soalan dia lagi.
soalan dia ni. Nabil dapat RM4 setiap hari. Dia simpan RM1 saja. Berapa hari dia nak dapatkan RM56? Ni awak kena lengkapkan. Dia simpan RM1 sahaja sehari. Berapa hari dia nak dapatkan RM56? Tinggal satu step je lagi. Senang je. Okey, seterusnya saya terus pergi pada soalan C. Puan Lily menyimpan RM2,100 ke dalam bank. Dia mengekalkan simpanannya selama 2 tahun. Pada tahun pertama, faedah dia 3%. Pada tahun kedua, 1.25%. Soalan dia nak jumlah simpanan. Okey, sekarang kerja awak ada 2 benda. Sebab dia 2 tahun. Tahun pertama, awak kena take note ni. Okey, tahun yang pertama, faedah dia 3%. Tahun yang kedua, faedah dia 1.25%. Okey, jadi macam mana kita nak kira? Kita kena kira 1/1. Okey, jadi kita dahulukan tahun yang pertama. Okey, tahun pertama faedah dia 3%. Peratus ialah per 100. Jadi 3/100 darab 2,100. Okey, dah nampak sifar-sifar. Macam tadilah, kita boleh potong. Satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah. Jadi 3 darab 21 bersamaan RM63. Ini faedah dia saja. Okey, duit dia yang dia laburkan ialah RM2,100. Jadi, semua sekali duit dia pada tahun pertama ada sebanyak RM2,163. Sebab dia tak keluarkan. Ni tahun pertama. Dia tak keluarkan duit dia. Okey, sekarang bila kita nak kira tahun yang kedua, duit dia dah ada berapa? Okey, duit dia dah ada banyak ni lah, 2,163. Jadi nak kira tahun yang kedua, okey, saya dah tak cukup ruang. Saya guna kat sini. Okey, nak kira tahun yang kedua, 1.25/100 darab 2,163. Okey, kiralah. Darab dulu, kemudian bahagi 100. Dapatkan jumlah simpanan dia selepas 2 tahun. Okey, saya dah guide awak, saya dah bimbing awak untuk tahun yang pertama. Tahun kedua, kita kena kira lain pula. Sebab nilai faedah dia pun tak sama. Okey, ini tahun kedua. Okey, seterusnya saya akan pergi pada soalan D. Okey, untuk soalan D, pelaburan saham pendidikan untuk Joti yang dibawa oleh ibunya meningkat sebanyak 14% dan bernilai RM5,200. Jika dia inginkan nilai pelaburannya 1/2 kali daripada itu, berapakah wang yang perlu dilaburkannya? Okey, 14% bernilai RM15,200. Jika dia inginkan nilai pelaburannya 1/2 kali daripada itu, berapakah wang yang perlu dilaburkannya? Okey. D. Okey, 1/2 kali daripada itu. Maksudnya 1/2 kali daripada 15,200. Okey, dia nak sebanyak tu. Kalau tengok perkataan kali pun kita dah tahu itu ialah operasi darab. Jadi untuk lebih senang, 1/2 sama juga dengan 1/5. Jadi untuk lebih senang kita nak dapatkan berapa 1/2 kali tu, kita darab dengan perpuluhan lah. 15,200 darab dengan 1/5. Sebab 1/2 kali. Jadi dia nak lagi banyak hasil yang dia dapat daripada pelaburan. Jadi berapa yang dia nak kena labur? Itu yang kita nak kira sebenarnya. Okey, jadi sebelum tu kita tengok dulu berapa sebenarnya 1/2 kali tu. So masing-masing kira. Okey, saya akan tunjukkan pengiraan. Okey, kalau awak perhatikan, tadi kita darab dengan 1/5. Jadi ada titik perpuluhan. So ada 1 titik perpuluhan. Jadi sebenarnya dia nak nilai pelaburan dia berjumlah 22,800.
Okey, sekarang dia nak tahu berapa yang dia nak kena buat pelaburan untuk dapat 22,800. Okey, kalau daripada soalan ni kita nampak dia meningkat sebanyak 14%. Okey, 14%. Asalnya duit asal tu mestilah 100% sebab asal dia 100% lengkap, banyak tu duit dia. So dia meningkat 14%, jadi duit tu dah jadi 114%. Okey, tetapi kita nak tahu berapa yang nak kena labur. Jadi soalan dia ni daripada maklumat yang kita dapat ni, maksudnya 114% darab dengan berapa pelaburan dapat 22,800. Okey, ini maksud soalan tu sebenarnya. Okey, tapi mungkin ada yang tak faham kenapa cikgu tambah 14. Sebab pada soalan ni dia bagi tahu pelaburan tu meningkat sebanyak 14%. Jadi asalnya dia dah ada 100% duit dia tu, 100%. Solid duit dia. Bila meningkat akan bertambah. Sebab itulah jadi 114%. Okey, so daripada ayat matematik ni, peratus ialah per 100. Jadi 114 per 100 darab anu yang kita tak tahu sama dengan 22,800. Okey, kita patah balik pada tajuk pecahan. Tajuk pecahan, kalau darab sebelah sini, kita tinggalkan anu, kita gerakkan dia ke sebelah sana, dia akan jadi bahagi kan. Okey, jadi 22,800 bahagi 114 per 100. Okey, ada ke bahagi? Tak ada. So, dia akan jadi darab. Darab kita terbalikkan 100 per 114. Yang depan ni tak berubah. 22,800. So, yang ini yang awak kena kira. Awak perlu kira darab 100 bahagi 114. Mungkin pengiraan dia panjang, tapi awak akan dapat jawapan nilai pelaburan dia tu berapa. Okey. Okey, seterusnya saya pergi pada soalan E. Okey, E. Jadual menunjukkan simpanan dan dividen tahunan yang diterima oleh Irfan dan Lizwan daripada agensi keuangan yang berbeza. Simpanan siapakah yang lebih banyak selepas 2 tahun? Okey, pengiraan dia akan banyak sebab dia 2 tahun. Okey, awak memang kena kira satu persatu. Tahun pertama berapa, tahun kedua berapa. Okey, so awak memang tak ada cara singkat. Awak kena kira Irfan punya berapa, Lizwan punya berapa. Okey, soalan E. Saya dah kirakan lengkap pada awak. Cuma saya nak terangkan saja. Okey. Irfan, kita kira tahun pertama 5% darab 4,800 dapat RM240. So, kita tambahlah dengan duit asal dia. Jadi, RM5,040. Tahun kedua, kita kira lagi. Dividennya sama lagi. So, 5% darab dengan duit dia. RM5,040. Dapatlah dividen dia. Kita tambah balik dengan duit asal dia. So, pada tahun kedua, akhirnya duit dia ada sebanyak RM5,292. Ini untuk Irfan. Okey, untuk Lizwan, permulaannya memang duit Lizwan ni lagi banyak kan. So, kita kira lah. Okey, 3/5 per 100 darab 5,000 dapat 175. Kalau tengok nilai dividen, memanglah Irfan lagi banyak. Tapi bila kita tambah, tahun pertama Lizwan 5,175. Okey, kemudian kita kira lagi dividen dia untuk tahun kedua, untuk Lizwan. Okey, bila dikira dividen dia untuk tahun kedua dapat RM181.13. Okey, mungkin awak kira awak dapat 181.125. Tapi kena ingat, bila ringgit dan sen hanya ada 2 tempat perpuluhan. So, sebab tu bila round up, dapatlah macam ni. So, tahun kedua Lizwan RM5,473.13. Okey, berbalik pada soalan dia. Dia tanya simpanan siapakah yang lebih banyak. So, jadi jawapan dia simpanan Lizwan. Okey, simpanan Lizwan lebih banyak. Okey, kalau awak tengok, awak nampak perbezaan nilai wang dia tu bertambah. So, itulah dividen. Okey, ada pertambahan. Okey, itu saja untuk simpanan dan pelaburan. Okey, sekian. Terima kasih.